kasih. Awak apa khabar hari ni? Sihat, ada rasa pening kepala ke, sakit perut ke? Tak, saya sihat je hari ni. Awak dah makan? Dah, sudah makan dah tadi. Perasaan pula macam mana? Excited ke, takut ke kan? Saya rasa takut sikit. Kenapa tu? Sebab saya tak pernah jalani sesi kaunseling ni, macam kali pertama untuk saya. Oh, kali pertama. Okey, tak apa. Kita relax je. Nama saya Nazira. Awak boleh panggil saya Zira. Boleh awak perkenalkan diri awak? Boleh. Nama saya Fairul Lincoln, Haji Singh. Saya sekarang masih belajar, saya tak bekerja. Saya masih belajar di Universiti Utara Malaysia dan sedang mengambil kos International Business Management. Oh, begitu. Jadi saya nak panggil awak apa Fairul? Fairul boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh tak awak ceritakan sikit tentang latar belakang awak dengan lebih lanjut macam adik-beradik ke apa ke, supaya saya dapat mengenali awak lah. Saya bilangan adik saya 2 orang. Saya merupakan anak sulung. Ayah saya dah meninggal dan ibu saya merupakan pengawal keselamatan, dan saya dengan adik saya tinggal dengan ibu je lah. Adik awak lelaki ke perempuan? Lelaki. Umur berapa sekarang? 21 tahun. Beza setahun je lah dengan adik awak. Mesti rapat macam geng kan? Boleh lah. Boleh tak Fairul ceritakan background study Fairul sebelum degree macam mana? Ambil matrikulasi ke, STPM ke? Macam mana tu? Saya merupakan lepasan SPM, kemudian saya ambil STPM. STPM dulu awak ambil apa? Ekonomi ke, sejarah ke kan? Ada banyak kan? Saya ambil yang jurusan sastra yang lebih pada macam pengajian bahasa Melayu, sejarah. Awak memang minat bahagian sastra, bahagian sejarah tu macam mana tu? Ya betul, saya minat yang betul lah. bahagian tu. Nampak muka pun macam budak sejarah, budak perniagaan. Awak kalau pergi sekolah semua, tadi awak datang naik apa? Saya datang naik motor je. Awak ada lesen motor lah. Ada. Apa-apa tu, semoga terus maju lah ke hadapan di semester seterusnya. Okay, bercakap pasal sebelum kita mulakan sesi ni lah, tempat macam mana? Awak selesa tak? Rasa macam panas ke apa ke? Okay, tak? Tak, bagi saya okey, tempatnya selesa, tak bising pun. Baiklah, terima kasih. Tadi awak cakap ini bukan pengalaman pertama awak dalam ambil sesi kaunseling ni. Ya betul. Saya tak pernah jalani apa-apa sesi kaunseling. Jadi ini yang first time lah. Memang betul-betul first time. Okey, sebelum kita memulakan sesi, saya kenalah memberitahu beberapa perkara penting. Boleh? Okey, maksudnya ini kali pertama lah kan? Ya betul. Biasanya sesi kaunseling ni berjalan selama 30 hingga 40 minit sahaja. Dan sesi sekurang-kurangnya 3 sesi. Tetapi bergantunglah kepada klien sama ada dia nak melakukan 3 sesi ataupun 1 sesi, semua hanya bergantung pada klien. Okey, sesi ini juga tertakluk kepada akta kerajaan, di mana setiap perkara yang awak kongsikan dan bincangkan di sini hanya kita berdua je yang tahu. Tak ada orang ketiga, kecuali perkara yang melibatkan ancaman. Saya terpaksalah memberitahu pihak ketiga. Ancaman tu dari segi melibatkan diri saya, awak dan orang lain. Macam mana, awak setuju? Saya rasa saya setuju. Saya rasa okey dan saya setuju. Jadi saya rasa saya naklah teruskan sesi kaunseling dengan Puan. Okey, terima kasih. Tapi yang paling penting, saya tak akan memaksa Fairul. Dan saya juga tidak berhak nak suruh Fairul cerita sesuatu yang Fairul tak nak share. Disebabkan ini pengalaman pertama Fairul kan, jadi saya nak bagi tahu sikit lah tentang tugas kaunselor. Boleh? Boleh. Tugas saya sebagai kaunselor hanyalah membantu membimbing klien iaitu Fairul lah, dengan menggunakan kemahiran yang saya ada. Maksudnya saya ni hanya membimbing klien sehingga dia mendapat celik akal ataupun dia dapat jalan penyelesaian lah. Awak sendiri yang tentukan keputusan yang awak akan buat. Saya tak berhak nak memaksa awak ataupun nak menyuruh awak ambil mana-mana keputusan. Sebenarnya bergantung kepada awak. Awak faham lah? Okey, senanglah Fairul ni. Selain itu, perkara yang penting adalah kejujuran.
Saya harap Vero dapatlah jujur dengan Zira setiap perkara yang Vero kongsikan agar kita boleh sama-sama membantu Vero dalam menyelesaikan masalah yang Vero hadapi tu. Betul tak? Boleh? Boleh saya tahu apa matlamat Vero yang ingin Vero capai dalam sesi ni? Matlamat saya lepas sesi ni, saya nak jadi orang yang lebih berani dan ada keyakinan yang tinggi. Oh baiklah, awak dah ada matlamat yang bagus. Setakat kalau macam tu awak nak share apa berkaitan masalah keyakinan diri macam tu? Saya dapat rasa yang saya kurang berani nak tampilkan diri, dan saya rasa saya ni kurang keyakinan diri. Dan pada masa sama juga saya rasa saya ni introvert. Sebenarnya saya macam nak bergaul dengan orang, nak hidup macam orang lain, tapi saya takut. Saya ada rasa takut yang kuat, sangat tinggi. Oh faham, awak rasa kurang diri dan introvert lah. Betul. Ya, kadang-kadang saya rasa takut nak kenal orang baru, nak jumpa orang baru, sebab yelah, saya dapat rasa kalau macam saya hadir dalam kehidupan mereka, takut mereka rasa yimas dengan saya. Benda tu asyik berfikiran, terlintas dekat fikiran saya. Sebab yelah, saya ni pun tak pandai sangat bercakap, kurang bercakap, asyik mendiamkan diri. Mungkin sebab tu orang macam tak nak berkawan dengan saya. Itu apa yang saya fikir lah. Oh, saya faham. Mesti awak rasa tertekan kan? Kadang-kadang macam ni. Betul, saya pun kadang-kadang saya tak tahu macam mana nak hadap benda-benda ni. Faham. Awak pernah tak cerita perkara ni kepada kawan ke keluarga ke? Saya pernah juga cerita dekat kawan baik saya. Saya ceritakan semua masalah ni lah dekat dia. Dan pernah satu kali tu, saya tanya dekat kawan saya, sama ada saya ni teruk sangat ke, ataupun saya terlalu introvert ke apa ke. Lepas tu kawan saya kata, selama dia kenal saya, dia tak rasa pun macam tu. Tapi mungkin pada mula-mula tu, dia kenal saya, dia rasa saya ni introvert sebab yelah, saya tak pandai bergaul, saya kurang bercakap. Jadi bagi dia, mungkin sebab tu orang-orang baru ni dia rasa susah nak rapat dengan saya. Oh, mungkin pada pertama kali lah awak rasa macam malu nak bertegur orang kan, macam tak tahu apa topik nak bercerita dengan orang tu kan. Betul tak? Betul lah, saya rasa tu masalah yang besar lah buat saya. Saya faham. Bagi saya benda tu normal lah. Kali pertama kita bertemu dengan orang, kita rasa malu kan. Tapi sekarang ni kan macam study pun online, tiba-tiba face to face kan. Macam mana reaksi awak bila awak berjumpa dengan kawan online awak? Waktu pertama kali tu kami memang ada berjumpa je lah, sebab sama kelas kan. Walaupun online, bila jumpa depan-depan ni memang akan tegur lah. Tapi waktu saya tegur tu macam semua tu normal je, tapi tak adalah saya tegur tu macam rapat, tak ada macam borak lebih lanjut. Macam tegur hi hello je macam tu. Oh, kiranya awak ni bertegur lah dengan kawan-kawan awak kan? Betul. Jadi dekat sini saya nampak awak ni bukanlah jenis introvert kan? Awak tegur juga orang. Awak berani lah, tu kira berani kan? Boleh saya tanya tak, awak macam suka menyendiri ke? Macam awak suka lebih bergaul dengan orang ke, menyendiri ke? Macam mana? Saya sebenarnya suka je nak bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang. Macam kalau tempat sesak ke apa ke, saya okey je nak pergi. Macam tak adalah macam takut sangat pun. Cuma kalau macam nak belajar ke apa, saya lagi prefer untuk belajar seorang-seorang lah, supaya cepat untuk saya faham. Begitu. Jadi awak sukalah bergaul. Cuma untuk kali pertama, untuk kenal orang tu, awak rasa macam kurang keyakinan diri. Awak rasa macam takutlah nak berkenalan, betul tak? Ya, macam saya rasa memang setiap kali kalau saya baru jumpa orang tu buat kali pertama ke, memang perasaan tu memang akan datang. Faham, betul juga. Lepas tu kadang-kadang saya rasa cemburu dengan orang yang saya baru kenal kan. Lepas tu macam dalam satu kumpulan, saya je mendiamkan diri sebab orang-orang tu mereka boleh tegur siapa dengan mudah. Lepas tu saya tu macam kat luar je lah, macam diorang boleh tegur benda-benda basic, macam benda-benda basic tu lah yang akan macam melanjutkan lagi perbualan mereka, macam tu.
Kalau basic tu macam mana? Dah makan ke macam ni? Ya betul. Bila tanya benda-benda macam tu, lagi panjang lah mereka bercakap. Awak pernah tak cuba tegur orang atau borak dengan orang tentang perkara basic? Macam borak-borak perkara basic tu ke ada? Tidak, macam selalunya orang lah yang akan tegur saya dulu. Jarang saya ni akan tegur orang macam tu. Saya mungkin sebab saya rasa saya macam tak ada keyakinan diri untuk tegur orang. Bila takut nanti kalau saya tegur orang, takut nanti orang tu tak suka kat saya. Means conclusionnya macam saya jadi takut sebab saya yang macam asyik fikir bukan kan, macam tu. Apa yang awak fikirkan tu? Saya fikir benda biasa yang macam bagi impact macam dia nak ke borak dengan saya. Saya ni bukannya pandai mana, ataupun kadang saya pernah rasa macam yelah orang tu semua macam cantik, pandai bergaya. Macam saya ni saya tak rasa bisa saya cantik, lepas tu saya pun tak pandai bergaya. So saya takut macam mereka nak ke berkawan dengan orang yang macam ni, macam tu. Jadi sebabkan pikiran-pikiran yang macam tu, jadi saya macam ada satu tahap tu saya dah jadi macam rasa malas dah nak tegur orang. So saya rasa macam yalah, kalau orang tu nak tegur, tegurlah. Kalau orang tu tak nak tegur, tak apalah, macam tu. Macam tu. Jadi awak rasa malu tu dan tak ada keyakinan tu bila nak kenal orang baru pula, ataupun macam bila awak berhadapan di halayak ramai macam presentation ke, ataupun kena pergi dekat depan ke kan, kalau kat dalam kelas kan, macam mana awak rasa kurang keyakinan juga ke macam mana? Sejujurnya macam contoh ni face to face ni kan banyak sangat presentation kan. Jadi macam bila saya present kat depan, saya mesti macam rasa macam dapat sesuatu rasa yang teruk. Macam saya cepat menggigil, lepas tu saya rasa macam degut dengan kencang tanpa sebab. Walaupun waktu tu saya dah buat semua preparation untuk presentation, tapi bila saya dah kat depan tu, saya rasa macam tak boleh untuk bercakap, macam kaku. Macam tu. Macam tu jadi saya macam rasa macam tu lah, susah untuk saya macam tu. Tapi awak cakap dapat juga kan buat presentation, awak boleh juga kan cakap apa yang awak dah plan sebelum tu kan? Ke macam ni ke macam tak jadi presentation macam tu? Dia memang macam waktu mula-mula nak present tu memang akan rasa semua tu lah, takut, anxiety, macam anxiety datang semua. Tapi macam lama-lama tu saya control, lepas tu nanti saya boleh lah present depan lecturer semua. Tapi kalau macam bab kenal orang tu, saya memang macam susah nak kawal diri saya, emosi saya. Sebab saya sentiasa rasa macam kurang keyakinan diri. Macam yelah bila kita dikelilingi orang baru, mestilah saya rasa nak berborak dengan orang baru, nak kenal orang baru. Tapi rasa takut tu tak boleh hilang. Kadang-kadang juga saya rasa macam cemburu sangat dengan orang yang extrovert. Sebab yelah orang extrovert ni dia banyak topik, dia pandai sesuaikan diri macam-macam, apa-apa suasana dia boleh masuk. Macam saya ni, saya tak boleh macam tu. Sebab tu saya macam cemburu dengan mereka. Faham, mereka ni jenis mudah mesra dengan orang lain kan, walaupun pertama kali jumpa, betul tak? Betul. Lepas tu kadang-kadang saya cemburu lah dengan orang macam tu. Sebab yelah saya teringin nak jadi macam orang-orang extrovert tu, tapi saya tak boleh. Macam tu. Saya faham lah. Tapi kita ni sebenarnya ada je kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita asyik pandang kelebihan orang je, memang kita nampak wow kan, memang kita nampak dia yang lebih kan, sehingga kita tak lihat pun apa yang kita ada sebenarnya. Mungkin itu kelebihan dia kan, mungkin itu kelebihan dia, tapi dia tak ada kelebihan yang awak ada kan, kita tak tahu. Betul juga apa Zira cakap. Dari apa yang awak ceritakan tadi lah kan, awak ni sebenarnya rasa takut, rasa kurang keyakinan diri, rasa tak menonjol bila awak nak berkenalan dengan orang baru lah. Tapi kalau nak buat presentation tu, semua awak boleh kawal lagi lah, betul tak? Betul. Awak rasa apa yang menyebabkan awak kurang keyakinan diri, takut nak menonjol, awak nak takut nak kenal
punca semua masalah kita? Entahlah, kadang-kadang saya rasa mungkin semua ni jadi atau benda-benda ni semua sebab pemikiran saya, salah saya, mindset saya yang macam tu. Macam mana tu? Boleh tak awak jelaskan mindset tu fikiran? Macam saya cakap tadi lah, mindset saya ni lebih kepada macam orang tu nak ke berkawan dengan saya, orang tu nak ke macam terima saya bila macam saya cuba tegur mereka kan. Macam tu lah, macam kadang-kadang saya rasa macam kalau saya borak banyak-banyak pun nanti mereka mesti rasa macam muak. Jadi awak selalu fikir macam ni membuatkan awak rasa takut lah kan? Bagi saya mungkin awak sedang downgradekan diri awak. Awak rasa kurangkan diri, awak rasa takut. Bila kita fikir macam tu, automatik tindakan kita pun akan jadi macam tu. Kita akan bertindak negatif. Awak perasan tak? Saya kadang-kadang memang saya perasan lah semua tu. Kalau contohlah kalau kita fikir positif, kita fikir okay, aku nak kenal dengan dia, mesti tindakan kita pun akan bergerak sehaluan dengan pemikiran kita. Betul tak? Kita pun tak rasa berat hati nak melakukan perkara itu kan? Betul tak? Betul. Contohnya kan, macam hari ni awak datang sesi. Sebab apa? Sebab awak nak ubah mindset awak. Betul tak? Betul. Jadi awak datang ke sini, nampak tak? Kalau kita berfikir itu, automatik tindakan kita pun menjurus kepada itu. Awak setuju tak? Setuju, betul juga. Mungkin saya yang macam terlalu fikir negatif kan, yang menyebabkan macam saya hilang confident, keyakinan diri dan hilang rasa berani dalam diri saya. So barulah saya nampak efek mindset ni sebenarnya penting jugalah dalam untuk kita jadi yakin sebenarnya. Betul tu. Selain tu kan, apa lagi punca yang awak rasa awak kurang keyakinan diri ni? Mungkin sebab saya rasa yang saya ni dah rasa terlalu selesa dalam lingkungan saya, maksudnya lingkungan berkawan, maksudnya saya sentiasa berada dalam zon yang selesa lah, di mana macam contohnya macam saya berkawan dengan orang yang sama sampai saya rasa sampai satu tahap tu saya tak berminat pun nak berkawan dengan orang lain. Oh, boleh jadi juga kan, sebab mungkin awak dah selesa dah kan dengan rakan yang ada sekarang. Jadi awak rasa awak tak perlu kawan baru dah kan. Saya pun fikir macam tu. Tambahan pula, kawan saya dapat macam satu universiti. Kami macam sama dalam satu kampus kan. Jadi macam pergi mana-mana pun saya pergi dengan mereka. Saya macam tak payahlah nak cari kawan lain sebab ada mereka. Jadi apa-apa bantuan yang saya nak, mereka ada, mereka boleh tolong saya macam tu. Oh, faham. Mereka ni kawan lama daripada SPM ke Form 6 ke macam mana? Saya ada 3 orang kawan yang sama, masuk universiti yang sama. Jadi yang 2 orang kawan saya tu mereka daripada Form 6 tapi ambil course yang lain lah. Jadi yang seorang lagi tu daripada sekolah menengah tapi ambil course yang sama dengan saya, cuma semester je lah lain. Tapi kami selalu jumpa lah. Oh, faham. Awak dah ada kawan lah kan. Mungkin lah kan, mungkin keadaan ini menyebabkan awak rasa malas nak kenal orang baru. Dah lama tak cuba nak kenalkan, nak ada hubungan baru dengan orang lain kan. Jadi awak pun rasa janggal lah kan sekali pertama sebab dah lama dengan kawan yang lama ni kan. Saya pun memang saya rasa apa yang dia cakap tu betul lah, sebab saya pun rasa macam tu sekarang ni. Selain tu kan, awak rasa ada tak apa-apa punca lagi? Apa lagi saya rasa macam selain daripada kurang keyakinan diri, tak berani, rasa takut, menggigil, semua tu saya rasa punca utama juga boleh jadi sebab saya rasa macam saya ni tak pandai bergaya, tak pandai menampilkan diri semua tu. Tak pandai bergaya. Lagi mungkin sebab saya tak tahu kot macam mana nak mula dulu, nak tegur orang apa semua kan. Jadi saya rasa sebab tu kot. Oh, pasal penampilan tu masa awak tu macam mana? Sebab saya tengok awak cantik je pakaian hari ni. Kalau Zira tengok saya ni kan, macam saya ni memang tak pandai apa-apa pun pasal fashion, style ke, makeup ke. Lepas tu bukan orang lain je perasan, saya pun perasan yang saya ni lebih macam boyish sikit lah, style boyish. Macam saya bukan feminine macam kawan-kawan perempuan yang lain yang lemah lembut, cakap pun macam
sopan-sopan. Lepas tu saya ni pula tak pandai nak dress up, pakai macam kawan-kawan saya yang lain. Lepas tu buat makeup pun saya macam zero. Saya memang kalau pergi ke mana-mana pun saya memang tak pakai makeup sebab saya tak pandai nak pakai makeup. Faham. Macam sebagai seorang perempuan pun kita pun mestilah kadang-kadang training kan nak bergaya, tapi tak pandai kan. Setiap perempuan mesti ada rasa nak berfashion kan, betul tak? Betul. Kadang-kadang tu saya teringin lah nak macam beli baju-baju yang terkini, shopping itu ini. Tapi duit pun macam jadi satu punca masalah lah untuk saya. Sebab saya duit pun cukup-cukup je untuk nak guna dekat universiti untuk belajar. Faham. And then kalau pasal tak tahu nak mula macam mana nak borak dengan orang pula, mungkin apa yang saya rasa tu janggal kalau nak mula macam basic talk pun saya rasa pelik macam tiba-tiba nak mula orang tu terima ke tak gitu. Then selain tu juga saya rasa macam kadang-kadang saya ada satu feeling tu, saya rasa macam tak salah kalau saya nak mulakan perbualan dulu apa semua basic talk apa semua tanya macam mana tinggal kat mana, duduk dekat inasi mana semua tu. Sebab saya rasa kalau saya bertanya dengan mereka dengan cara macam tu, mungkin kami boleh eratkan hubungan dengan orang lain. Macam saya boleh eratkan hubungan dengan orang yang saya bertanya tu. Betul tu. Okey, tadi yang awak cerita lah punca-punca yang menyebabkan awak kurang kira-kira diri, sebabkan awak introvert. Pertama, awak kata sebab mindset awak kan. Kedua, awak cakap awak berada di zona yang selesa. Yang ketiga, gaya penampilan awak. Yang keempat adalah awak tak pandai, awak rasa pelik kalau nak mulakan basic talk, betul tak? Betul, apa tu semua betul. Baru saya rasa tahu, macam nampak lah apa sebenarnya puncanya saya jadi macam ni. Berdasarkan punca atau sebelum ni kan macam sama-sama kan, tapi ada tak awak buat apa-apa usaha untuk ubah sikap rasa kurang keyakinan diri awak ni? Ada juga saya buat untuk ubah sikap saya tu. Boleh tak awak kongsikan lah kepada saya kalau tak keberatan kan? Saya rasa macam pada semester 3 pada saya waktu saya kat semester 3 waktu belajar dulu, saya mula libatkan diri saya dengan pelbagai program yang kecil lah, tak besar mana. Sebab saya tak berani lagi kan, jadi saya melibatkan diri dalam program-program kecil. Saya jadi AJK program lah, sebab saya rasa ini boleh jadi macam salah satu usaha untuk saya tambah pengalaman untuk saya sepanjang saya berada di universiti. Bagus tu. Lepas tu saya pun macam ada mula masuk kelab dalam school saya. Contohnya macam kelab IBMS lah, International Business Management Society tu. Kat sini saya jalani fasa interview semua tu. Kemudian saya terpilih lah untuk memegang jawatan sebagai multimedia untuk kelab tersebut. Jadi jawatan tu macam agak besar lah juga untuk saya kan. Saya terkejut juga saya dapat jawatan tu. Kemudian dari situlah saya dapat kenal dengan ramai orang. Ada yang saya boleh buat jadi kawan. Lepas tu dari situ juga saya tambah confidence saya sikit demi sedikit lah. Walaupun kadang-kadang saya rasa macam stres sebab IBMS kadang-kadang ada macam banyak jugalah kerja kan, lagi tambah dengan assignment apa semua. Tapi dekat sini juga saya pernah macam mereka pernah anjurkan program dan saya pernah jadi MC untuk program tersebut. Bagus ni, banyak pengalaman awak di situ. Awak rasa ini dapat tak membantu awak? Jujurnya pada mula tu saya rasa macam saya tak nampak lah ada perubahan dalam diri saya. Tapi sekarang saya dah boleh nampak sikit demi sikit lah. Macam usaha lain yang saya buat, kalau saya pergi dekat society waktu meeting ke apa semua, saya akan cuba untuk tegur mereka lah. Saya akan mulakan macam basic talk, macam sebenarnya hai, dah makan ke belum, apa semua tu. Lepas tu macam saya pun akan senyum lah. Yang penting saya akan senyum supaya mereka semua tak ingat yang saya ni sombong. Jadi kalau buat penampilan pula tu saya masih belajar lah dari
sikit demi sikit lah saya still belajar lagi. Saya rasa setakat ni, saya rasa baguslah tindakan yang awak buat ni. Dan kita nampak juga kan ada perubahan-perubahan kan. Macam tu lah, saya pun rasa macam Sam ni banyak bantu saya dari segi mindset saya. Saya rasa macam celik akal tadi macam Zira cakap kan, kita kena fikir dulu apa semua, fikir tindakan yang positif je, set mindset yang baik-baik je. Kita kalau dah set mindset yang baik-baik, kita pun akan ikut. Jadi saya rasa macam saya cubalah, akan cuba untuk fikir positif, set mindset yang baik-baik je. Bagus tu, okey. Dari segi pengalaman saya sendirilah, sebenarnya dulu pun sebelum saya masuk ke universiti ni, saya ni pun jenis orang yang pesif, malu, kurang keyakinan juga kan. Tapi bila dah masuk alam uni ni, pula tambah dengan course counselling saya dapat ni kan. Jadi memang saya perlu ubahlah sikap saya tu. Jadi saya pun lakukan perkara yang sama lah, walaupun saya pun masuk dalam mana-mana program. Saya jadi AJK ke kadang, AJK technical lah. Dekat situ saya kenal orang, dekat situ pun saya dapat pengalaman macam-macam. Bila saya dah start aktif dalam perkara-perkara macam tu, saya rasa macam seronok. Bestnya. Lepas tu dapat kenal orang baru kan. Alhamdulillah, lama-lama tu saya dah jadi biasa, jadi lebih yakin nak bercakap, nak buat presentation ke kan. Tambah sekarang saya kat course counselling kan, jadi kena buat sesi counselling dengan awak ni. Saya mesti dah kena ada keyakinan ke tak. Macam tu. Saya faham lah, mungkin mudah sebenarnya, tapi insyaAllah kalau kita usaha, ada hasil yang baik untuk kita. Betul, saya pun sekarang dah mula rasa macam bersemangat lah, dan macam nak berusaha untuk ubah sikap saya. Okay, lepas tu kalau macam awak nak berfashion ataupun nak bergaya tu, sekarang kan YouTube, TikTok tu kan famous. Semua banyak dia tunjuk tutorial, cara-cara nak dress up. Boleh je tengok dekat sana. Tapi kalau nak buat perubahan tu, terpulanglah kepada awak. Awak lagi tahu kan macam mana awak nak. Selain tu, kalau awak nak tahu apa-apa tip untuk tingkatkan keyakinan awak, awak juga boleh beli buku-buku kat kedai buku yang berkaitan dengan motivation, tips-tips kan. Dekat situ juga awak boleh tingkatkan keyakinan awak kan. Banyak awak boleh tengok macam kata positif kan, boleh naikkan semangat awak. Betul apa yang Zina cakap tu semua betul lah. Okey Vero, jadi di sini saya nak buat kesimpulan besar tentang sesi kita kali ini kan, yang berkaitan dengan apa yang Vero dah kongsikan tadi dari awal sehinggalah sekarang, tentang nama, ambil kos apa, tentang perniagaan berbangsa, lepas tu tentang latar belakang keluarga, betul tak? Lepas tu tentang Vero ni anak sulung, ada adik-beradik, background study pula Vero daripada STPM, Vero ambil jurusan sejarah. Lepas tu antara masalah yang Vero ceritakan dekat Zira adalah Vero kurang keyakinan diri, rasa diri introvert, rasa tak menonjol, rasa susah lah nak bergaul dengan orang buat kali pertama, betul tak? Betul apa yang Zina cakap. Kemudian Vero juga ada ceritakan antara punca Vero rasa kurang keyakinan itu sebab Vero berada di zon selesa, sebab dari penampilan Vero, sebab Vero tak tahu macam mana nak mulakan. Lepas tu sebab yang perkara pertama, sebab mindset Vero kan. Vero juga telah kongsikan usaha awal Vero dari semester 3 sampai dah semester ni. So jadi memandangkan masa pun dah hampir tamat, ada tak apa-apa yang Vero nak share lagi? Setakat ni saya rasa tak ada. Saya rasa ni je yang saya nak share. Jadi saya pun tak, kalau saya nak tahu macam mana perasaan Vero sekarang lepas menjalani sesi kan, rasa lega ke, rasa ceria akal ke, macam mana? Perasaan saya macam dah lega sikit lah. Saya dah lega sikit, rasa lebih ceria akal sebenarnya. Rupanya macam banyak lagi usaha yang saya boleh buat untuk ubah sikap saya ni. Saya juga rasa macam sangat gembira lah dan selesa dengan sesi ni, sepanjang sesi ni berlangsung. Saya pun harap saya boleh lah macam
membuat lagi sesi yang kedua pula dengan Cikgu Ira. Oh, betul saya dengar, insya-Allah. Boleh je. Jadi bila sesi seterusnya awak nak lakukan tu? Boleh ke kalau macam pada hari dan masa yang sama macam sesi yang sekarang ni? Boleh je. Nanti saya akan inform baliklah dekat Feru kan, dari semasa ke masa. Saya harap Feru dapatlah menggunakan beberapa jalan usaha yang kita bincangkan di sini tadi. Dan saya juga ingin tegaskanlah kepada Feru, kerana saya sebagai kaunselor hanya membimbing dan membantu Feru sahaja. Segala keputusan yang diambil adalah tanggungjawab Feru sendiri. Saya tidak akan boleh memaksa Feru. Faham? Okey, saya faham semua. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan sesi kita di sini lah ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama.